Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Aida Syafina binti Muhammad Zaman memegang nombor kad matrik D201920900925. Saya merupakan pelajar kod khusus BSS 3033 Teori dan Kritikan Kesusasteraan Kumpulan B. Bagi soalan B pentaksiran akhir, saya telah memilih teori moral. Pengenalan. Moral berasal daripada perkataan Latin iaitu moralitas. Moral sangat digunakan sebagai teori sastra yang menjelaskan kebaikan dan keindahan dalam karya sastra. Teori moral merupakan suatu pendekatan untuk mengkritik sesebuah teks sastra. Teori moral juga adalah suatu teori yang menerangkan fenomena didaktisme iaitu penekanan terhadap nilai pengajaran dan pendidikan untuk memberi panduan serta nasihat berkaitan nilai etika, kebaikan dan keagamaan kepada masyarakat. Sudut pandangan. Berdasarkan sudut pandangan kesusasteraan dapat dikatakan teori moral sebagai wadah pendidikan bagi nilai moral, kebijaksanaan dan kearifan. Karya sastra sepatutnya membawa visi mendidik manusia berdasarkan moral yang baik. Oleh itu, kandungan karya sastra hendaklah mengandungi nilai moral. Seterusnya ialah latar perkembangan teori moral. Dalam kritikan kesusasteraan, teori moral dianggap sebagai teori yang tertua sejak dari zaman Greek. Sekitar 500 tahun sebelum Masihi, Xenophanes dan Heraclitus mengecam Homer yang suka menceritakan kisah bohong tentang dewa-dewi. Disebabkan itu, kebenaran dalam isi karya mula diutamakan dan diperlihara. Sastrawan Barat berpendapat bahawa kesusasteraan yang baik perlu memperlihatkan kesungguhan dan kebenaran. Pada sekitar tahun 1950-an, golongan moralis adalah golongan pengkritik yang arif. Kebanyakan golongan-golongan ini beranggapan bahawa kritikan moral bergantung kepada penilaian daripada masyarakat sama ada baik atau buruk. Dalam zaman kegelapan Eropah, iaitu Dark Age, telah muncul genre morality play yang menceritakan tentang kisah-kisah Nabi daripada Bible, membicarakan tanggungjawab paderi di gereja dan mengemukakan cara memperbaiki sikap manusia. Karya sastra, khususnya drama pada waktu itu, telah memberi panduan kepada pengkaji untuk membina teori nilai dan sastra dalam kritikan yang ditentukan oleh isi dan moralitinya. Kemudian muncul pula zaman kebangkitan Eropah yang dikenali sebagai Renaissance. Manusia telah diletakkan untuk mempunyai taraf lebih tinggi daripada haiwan dan yang membezakannya adalah sifat moralnya. Watak dalam karya sastra perlu bersifat rasional dan bermoral. Ketika itu, terciptanya aliran humanisme untuk meletakkan ketinggian taraf manusia yang ditentukan oleh moral. Moral menentukan bahawa manusia perlu ada peraturan dan disiplin. Sejak dari itu, moral dijadikan sebagai asas bagi dasar kritikan sastra.
Seterusnya ialah idea teori moral. Yang pertama, teori moral menekankan aspek penilaian moral dan hubungan budaya dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, karya sastra dinilai berdasarkan sifat-sifat moral yang baik dan mengandungi pengajaran. Yang ketiga, karya sastra menjadi wadah pendidikan bagi nilai moral. Dan yang terakhir, kandungan dalam karya sastra perlu memuatkan isi yang baik dan mempunyai nilai moral. Prinsip-prinsip teori moral. Yang pertama, menganalisis karya melalui sudut didaktis yang mengandungi unsur-unsur pengajaran. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baik dan mengandungi pemikiran tinggi dari sudut untuk membina peradaban manusia. Yang ketiga, watak dan perwatakan menunjukkan ketinggian ilmu, realistik, rasional dan membawa kebaikan serta perilaku yang beradab. Yang keempat, hasil karya sastra perlu disanjung kerana mempunyai unsur falsafah dan pemikiran. Yang terakhir, isi karya lebih penting berbanding bentuk karya. Cara penggunaan. Yang pertama, memahami dengan jelas tentang teori moral dari aspek idea, prinsip-prinsip dan dasar teori. Yang kedua, mengenal pasti teks yang hendak dianalisis atau dikritik. Yang ketiga, pengkritik perlu mengetahui tentang isi penceritaan bagi menerangkan tema dan persoalan. Yang keempat, menyediakan kerangka analisis berdasarkan perincian moral yang dipilih. Dan yang kelima, menganalisis teks berdasarkan objektif, perbincangan dan huraian. Kesimpulannya, teori moral amat menekankan aspek nilai murni yang tinggi dalam menghasilkan karya sastra. Teori ini mempunyai nilai pengajaran yang baik dan sesuai digunakan untuk kritikan sesebuah karya sastra. Itu sahaja penerangan daripada saya untuk soalan B pentadsiran akhir. Sekian, terima kasih.